Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama lagi dalam taman-taman syurga Allah, dalam majlis ilmu ataupun kita panggil sebagai majlis zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada bulan ini, tapi kita ubah minggu. Ubah pun orang tu sama juga lah. Saya orang yang sama juga, tuan-tuan pun tetap sama juga. Yang berubah hanya minggu, orang tak berubah. Ya, tapi saya ingatkan tuan, salat boleh mengubah kamu. Salat boleh mengubah peribadi dan diri. Teringat kita pada satu hadis Nabi SAW tentang salat ini. Nabi kata apa dalam hadis sebagai asas salat jemaah dalam kitab Al-Qawlu Tam fi Ahkamil Ma'mu wal Imam ala Madhhab Syafi'iyah. Yani Nabi kata, beri takut kepada orang yang bersalat itu. Amma yakhsha alladhi yarfa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alahu suratal himar. Wal'iyadzubillah. Apa maksud hadis tu? Beri takut kepada orang yang bersalat yang suka angkat kepala dahulu daripada imam. Apa dia takut dia? Beri dia tahu. Sesungguhnya kalau dia rajin angkat kepala dulu daripada imam, makna dia menduduki imam dalam salat dia, maka Allah, Nabi kata, Allah akan tukarkan rupanya menjadi rupa keldai nanti, ataupun perangai dia perangai binatang. Wal'iyadzubillah. Sama ada Allah tukarkan wajah dia, atau Allah tukarkan diri dia langsung menjadi himar, menjadi keldai. A'udzubillah. Sebab dia menduduki imam. Hadis asas kepada salat jemaah. Jadi kita duduk solat ni sebenarnya jangan faham, jangan kita kata okey dah. Kalau tak kena gaya, berubah diri. Tapi kalau kena sebab yang cara dia, berubahlah peribadi kita kepada akhlak-akhlak yang mulia. Alhamdulillah kita sambung malam ni insya-Allah pada kitab kita, sebab banyak kita nak huraikan. Yang ni pada muka surat yang ke 20, muka surat 20 pada baris yang keempat daripada atas kita baca dah, tapi kita nak tengok balik benda-benda yang ada untuk kita memahami kaedah-kaedah fiqh ataupun akhlak-akhlak tasawuf. Kitab Tajul Arus ni kitab yang nak mengajak kita kepada pribadi mulia. Yani Tajul Arus maknanya pakaian mahkota bagi orang yang dihiaskan oleh Allah dengan kecantikan. Arus bermakna pengantin. Taj arus bermaknanya pakaian cantik untuk pengantin. Yang ni diberi nama ni sebab nak mencantikkan orang-orang ini, nak mencantikkan kita sekalian pada Allah Subhanahu wa taala. Ni kitab dia. Cantikkan pribadi. Baik, sampai kita pada baris yang keempat. Kita baca balik insya-Allah malam ni dan kita cuba huraikan apa isi dia. Dan mungkin saya baca cepat sikit. Tuan-tuan sahabat-sahabat boleh follow, boleh ikut dia, boleh tabi' bacaan kita, dan mana-mana yang perkataan yang tak jelas tu dhabitkan, catatkan untuk belajar. Baik.
Qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amini fid darain. Ketahui olehmu hai hamba Allah, memilih engkau bagi nafsu engkau sesuatu yang baik dan lazat, dan memilih engkau bagi binatang engkau akan makanan yang baik, dan engkau perbuat serta Tuhan engkau perbuatan maksiat. Ni patut panggan awal. Satu peringatan kepada kita semua. Kita nak makan, makan elok. Kita pilih benda hal elok untuk makan minum, sebab nafsu. Nak cerita tentang diri kita, nafsu kita ni nak ubah peringkat nafsu ni. Jadi peringkat asas dia manusia ni, dengan sebab nafsu dia pilih makan hal elok, hal lazat-lazat, dan makan sampai ke binatang dia pun dia pilih makan elok. Dia tak bagi makan hak koman-koman. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan pergi kedai beli makanan kucing, sama silap sama makanan kucing tu harga dengan kita. Nak? Saya dulu tak belah kucing, tak tahu lah ni sedap akhir-akhir ni kakak nak mati ni pergi minat dari kucing belah. Baru saya tahu rupanya makanan kucing tu mahal rupanya. Itu bukan hak Parsi punya tu. Parsi lagi dahsyat dia punya makan dia kan, gemuk-gemuk kan. Maknanya ulama abang, makanan kita hak lazat, hatta makanan binatang kita pun hak elok. Tapi dia punya tapi tu mau sedap tu. Apa dia tapi dia? Kita pilih hak elok untuk nafsu, tetapi untuk Allah pilih maksiat hak buruk-buruk. Betapa kita ni dahsyat. Jahat kita tu. Jahat kita nak. Maka dia kata gitu. Maka dia kata, dan engkau perbuat serta Tuhan engkau perbuatan maksiat. Makan hal elok, bila buat ibadat untuk Allah Ta'ala lebih kurang. Kita ke tu? Kita ke panggil ke tu? Kita ke tu? Dia golek berapa angguk bila kita aku dah tu kan? Memang kita lagi tu. Tapi bila kita sedang, kita mengaji, kita ubah daripada makan sedap, duk cari ibadat yang sedap, ibadat yang lazat kan. Kerana ibadat ni makanan rohani, baik Fatihah, Quran, zikir, mengaji, ni makanan rohani. Bila mana kita makan sedap, semayang rasa lebih kurang buat ikut suka, bermakna kita ada penyakit. Penyakit apa? Rohani kita teruk, wajib diubati. Makan rohani yang tak seronok dengan makanan roh. Seronok makanan jasad, tak seronok makanan roh, tanda roh kita teruk. Baik. Maka ulama kata, engkau perbuat serta Tuhan engkau perbuatan maksiat, makan hal elok, sedangkan makanan daripada Allah. Dan suatu yang tiada baik, buat perbuatan maksiat pada Allah dan buat benda tak baik ke Allah. Dan terkadang engkau pilih 20 buah-buahan dan makanan, kadang-kadang pilih makanan elok dan makanan yang baik-baik, hingga engkau dapat sesuatu yang boleh engkau makan daripadanya, tinggal yang lainnya kerana dihilir tempat najis dan duduk engkau makan bersila, jadi panjang duduk itu. Dia nak buat apa? Bila makan minum, tuan-tuan, ni jadi kat kita nak duduk kedai makan, boleh tak duduk 5 minit? Ni tanya ni, bukan apa, tanya. Duduk kedai makan 5 minit boleh? Oh lama. Sejam tu sikit lah. Duduk kedai sejam, apa barang lah kat tahang duduk kedai sejam kan. Mamak pun sama, tapi kedai mamak dia buat lambat dia. Tak apa-apa, tengok bola dulu, bola lah, tengok bola, habis bola tengok lagi, teh segelas, teh tarik segelas, macam ni sebiji, berjam dulu. Jadi ulama dah habaq dulu lagi,
Bila main time makan, duduk punya lama. Bila time sembahyang, bila main time rumah Allah, duduk lama tak? Time makan, habis pinggan, order lagi. Saya mamak tu kata, meja hampa ni pakai ambil gambar tu lah. Meja tempat ni kira reserve terus gambar lah. Tak ada siapa boleh main lah. Kita main pajak terus tempat tu. Pasal apa? Lama duduk. Habis gelas, habis pinggan. Maka ulama kata, lamanya kau dapat nak duduk untuk bermakan minum. Tapi dikeh balik, betapa teruknya kamu ini sebenarnya. Duduk dengan makhluk, dengan kawan boleh lama. Duduk dengan Allah ni gelisah. Duduk dalam rumah Allah, duduk dalam surau masjid. Lepas tu saya pernah sebut dulu lah, nak mengaji ni dia ada 4 golongan mengaji. Golongan pertama mengaji ialah golongan yang tengok ada kitab, tengok kitab. Okey. Golongan pertama, golongan mengaji tengok kitab. Golongan kedua mengaji tak ada kitab. Bila tak ada kitab, tak tengok kitab. Bagi tak ada kitab, tak tengok kitab, tengok siapa? Tengok tu guru. Hak mula tu dia mengaji kitab, tengok kitab mah, dia follow ikut, tengok tu guru, tengok kitab. Tu golongan awal. Hak kedua pula tak ada kitab, tengok tu guru. Dia tengok tu guru lama, tengok tu guru dia bercemuh juga. Tama tu guru dah hentang kepala dia pula. Kan? Lepas tu ada golongan ketiga pula, kena pula. Golongan ketiga pula, golongan yang bila tengok tu guru cemuh juga, dia jadi golongan ketiga. Apa dia? Tengok jam. Bila tu guru nak berhenti, pukul 9 tak berhenti, dia tengok jam. Kitab tak ada, tengok tu guru cemuh, tengok jam. 8.30 tak habis ke? Pukul 9 tak habis, orang balik rumah ni. Aisyah 8.40, tu guru tak berhenti lagi. Pukul 9 dah, pukul berapa nak berhenti, tengok jam. Ni dia ingat tu guru tak tengok dia kot. Tu guru nampak dia tengok jam. Orang tengok kitab, dia tengok jam. Mana mai habis-habis tu dia jadi masuk golongan keempat pula. Cuma tengok jam. Tengok apa pula? Tengok pintu nak cabut balik. Tengok jam lama pintu mana ada terbuka pintu mana boleh aku cabut ni. Tengok. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, nak abang kata kita ni teruk sebenarnya. Nak abang kata bukan siapa-siapa, kita ni kalau tak kena raya teruknya perangai dan nafsu ini. Maksudnya duduk dengan Allah tak boleh lama. Kalau kata saya jadi imam, katalah saya abang maghrib lagi. Nak main maghrib tu saya abang siap dah. Tuan-tuan, saya jadi imam main maghrib, sekali saya wirid damah. Saya akan baca tahlil 1000. Kau belakang dah ponggah dah aku ni, aku silap main surau dah ni. Aku tak main surau ni, tak apa, habis main surau tu bercepat. Apa tu guru main 1000? Tak boleh duduk. Tak boleh nak. Dia boleh pergi juga duduk. Tahlil lah. Tak sampai 100 Lepas tu tengok garu kepala. Abang kawan aku bilik ayak. Bilik ayak lama-lama balik, bukan bilik, balik. Pasal tak boleh duduk lama. Tambah-tambah nak zikir banyak-banyak Allah dah. Nak apa? Nafsu dengan Allah ni kita teruk. Duduk dengan orang, kawan nak balik, apa balik awal lagi, duduk dulu. Tapi duduk dengan Allah, jom kita balik. Nak kata apa ni? Nak kata nafsu kita bila duduk dengan Allah tak boleh lama. Duduk dengan makhluk boleh lama. Maka saya sebut juga pagi tadi dan sebelum ni, tuan-tuan ingat tak? Bila bersama Allah ingat makhluk, bersama makhluk lupa Allah. Bila masa kita ingat Allah? Faham tak? Faham tak? Sekali lagi, duduk dengan Allah ni sembahyang, ingat makhluk, tu yang lupa rakaat tu. Duduk dengan Allah, lupa Allah. Duduk dengan makhluk, ingat makhluk. Duduk sembahyang, lupa Allah. Duduk dengan makhluk, lupa Allah lagi.
Soalannya, bila yang kita ingat Allah ni? Tak ada. Hakikat dia tak ada pun kita duduk dengan Allah Ta'ala. Kita duduk dengan Allah sembahyang pun lupa dia. Duduk dengan makhluk telah lah. Soalan dia, bila dan masa mana kita ingat Allah sungguh-sungguh? Bila? Tak ada hal gitu nak. Jadi ulama dah habaq nah. Bila tang makan minum kita boleh duduk lama. Tapi bila duduk dengan Allah Ta'ala, duduk cari pasal, nak keluar, nak lari balik. Baik, kalau gitu jadi kat kita, ketahuilah sesungguhnya dalaman kita ni teruk. Dalaman kita ni rosak. Dalaman kita ni tak baik. Jadi kena baik. Kalau jadi gitu, kata ulama, cepat-cepatlah cari doktor untuk merubati penyakit jiwa dan hati kamu. Cari guru, cari murabbi, cari orang alim mursyid yang bimbing kamu pada Allah Ta'ala. Karena hatimu ada penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradah. Dalam hati kamu ada penyakit, kamu tak jaga, tak bersih, tak cuci, maka bertambah-tambah lagi penyakit itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sambung. Ini saya baca dah nak baca, tapi kita sambil baca ulang lagi tadi. Dan duduk engkau makan bersila, jadilah panjang duduk engkau pada makan itu. Bila mai duduk tak makan, duduk lama-lama sampai berjam-jam duduk kedai kan. Jaranglah jumpa orang pergi kedai duduk sat-satnya, tapi kerap kita jumpa duduk masjid satnya. Tambah-tambah saya jemaat mai pukul berapa lah ni baru mai awal sikit. Pasal apa? Lewat tutup pintu, tak pergi masuk dah. Mai awal jugalah. Kalau dulu ni ke berapa mai khutbah habis baru sampai. Pasal apa? Sembahyang Jumaat. Yang dia faham sembahyang Jumaat tu sembahyang, khutbah tu bukan Jumaat. Maka mailah generasi-generasi yang tak faham agama dan tak faham ibadat jadi gitu. Khutbah tu bagi dia, khutbah tu bukan sembahyang. Padahal kita faham yang mengaji, dua khutbah tu menggantikan 2 rakaat zuhur yang awal, menggantikan zuhur 4 rakaat. 2 rakaat awal tu diganti dengan khutbah. Lepas tu disembahyang lagi 2 rakaat. Bermakna siapa tak dengar khutbah seperti tidak bersolat, kan? Siapa tak dengar khutbah seperti tak solat. Kerana khutbah itu menggantikan 2 rakaat sembahyang zuhur itu. Jadi nak kena tengok, nak kena sebaiknya kata ulama, lepas sembahyang Jumaat ni hadir awal, duduk dengar khutbah daripada awal sampai habis. Kerana seperti mana kau solat 2 rakaat, macam itulah khutbah itu. Barulah engkau dipanggil ahli Jumaat dan dikira sebagai ahli Jumaat. Baik, dia tak boleh duduk lama. Dia dia kena balik awal. Baitan Allah Ta'ala semua lebih kurang. Baitan manusia punya lama duduk sembang. Ketiga pagi tak pakai keluar lagi. Ke 11 tadi balik dah. Cemuih duduk rumah, telefon kawan. Hang boleh nak? Tak nak? Aku macam apa tu. Jom kita keluar lain. Tadi keluar dah. Jom keluar lagi. Tadi hang belanja aku, dah aku belanja hang pula. Maknanya duduk dengan manusia lama. Duduk dengan Allah tak boleh. Maksudnya dia, kalau itu jadi kat kita, sebenarnya dalaman kita itu dah rosak. Kena dibuat balik untuk sembuhkan hati itu. Baik, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat Allah rahmati sekalian, saya tarik balik pada masalah Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni dia satu cerita yang penuh, komplit dengan berbagai-bagai ibrah. Soalan dia sekarang ni, kita baca balik, sepanjang kita dengar Isra' Mi'raj, kalau kita baca kitab, mula-mula yang terjadi kat Rasulullah SAW sebelum diisrakan, apa Allah buat kat dia? Apa benda yang Allah buat untuk Nabi SAW? Jawapan dia, Rasulullah tidur malam, datang Jibril bawa dia ke pinggir Kaabah dan dibawa mangkuk daripada air Zam-Zam.
Buat apa? Maka dibelah dadanya dan dicucikan hatinya daripada darah hitam. Apa isyarat ni teman-teman? Apa isyarat ni? Inilah isyarat macam mana seorang tu nak bertemu Allah, atau isyarat pada perjalanan salik pada Allah Subhanahu wa taala. Mesti bermula dengan penyucian hati. Hati ni rosak disebabkan kehendak. Kehendak itu dipanggil nafsu. Nah, dalam ibadat ini kita ada dua berperang di antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, agak-agak Allah hendak kita sembahyang tu kita seolah kita duduk dengan dia. Kita solat tu kita seperti mana duduk dengan Allah. Kita punya kita punya perbandingan macam tu. Kita rasakan solat itu seperti duduk dengan Allah. Soalan dia, adakah Allah tak suka kita duduk lama-lama dengan dia? Jawapan dia tak. Allah nak kita duduk lama dengan dia. Baik. Maka kata ulama fiqh, salat yang terbaik itu kalau seorang-seorang diri lah. Salat terbaik itu ialah berdiri lama dengan bacaan-bacaan yang panjang, supaya duduklah engkau lama dengan Allah. So dapatlah kamu tu bersama dengan Allah dalam tempoh masa yang agak panjang. Baik. Supaya apa? Supaya kekal kamu pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia kena panjang. Sebenarnya jemaah kita ringkaskan, tak apa. Tapi kita nak belajar balik, hati tu kalau ada Allah Ta'ala dan suka dengan apa ada dengan Allah Ta'ala, kita jarang, psikologi kita jarang tengok. Kalau orang tu suka sesuatu, dia nak duduk sat tak? Orang boleh tengok bola. Berapa lama tengok bola? Berapa jam untuk tengok bola, habis masa lah mana? Beli tiket, beratuk punya pagi dah siap. Nak masuk malam, pagi lah. Pagi beli tiket dah. Habis berjam-jam. Tengok bola pula, nak masuk pula, nak keluar pula. Maknanya nak tengok bola tu 90 minit saja. Dia punya masa dia tu sampai 2 hari perjalanan dia. Nak berjalan pergi lagi, nak masuk beli tiket lagi. Kadang-kadang 2 hari untuk tengok bola 90 minit. Maksud apa? Dengan makhluk kamu habis masa punya lama pun tak apa. Tapi dengan Allah Ta'ala, mengapa kamu tak duduk lama? Seolah-olah kamu membenci Allah Ta'ala. Duduk lama tak boleh. Sedangkan kalau kita ni faham balik, kita dapat, kalau dapat duduk dengan orang kita kasih, duduk lama ke Sat? Soalan dia gitu. Kita duduk dengan anak kita kasih, lama ke Sat? Kita duduk dengan isteri kita yang kita kasih, lama ke Sat? Kita duduk dengan orang yang kita sayang, mak kita sayang, boleh lama ke Sat? Lama. Di sini nilai kita bahawa betapa kita ni dengan Allah tu di situ. Suka ke tak suka, sayang ke tak sayang Allah. Baik. Maka ulama ajak kita kenali Allah Ta'ala agar berputik cintamu padanya. Karena tak kenal maka tak cinta. Prioriti kita hidup kita hari ini, sahabat-sahabat kenal, keutamaan hidup kita hari ini ialah kita nak minta supaya Allah Ta'ala tu memberikan kita rasa rindu dengan cinta dengan dia. Ini kemuncak kepada abdi. Yang ni dia masuk dalam klausa apa? Radiyatan mardiyah. Kau cinta aku cinta kamu. Radiyatan mardiyah, redha kamu pada Allah dan kamu diridai oleh Allah. Redha tu makna suka. Suka pada Allah, suka nak mengaji, suka nak sembahyang, suka nak zikir, suka nak baca Quran. Bermakna nak duduk dengan Allah ni cukup suka. Itu benda yang akan jadi pada hati orang yang ada kecintaan. Baik. Sahabat-sahabat Allah sekalian, larilah kamu daripada Allah lagu mana pun, satu masa kamu pasti bersama dengan dia saja. Bila?
Bina mati. Tamudung Allah tak apalah di dunia ni, tapi satu masa nanti Allah hajar. Hana lari sangat no? Mai. Satu masa mati itu tinggallah semua yang lain. Kan? Seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Lari sahabat daripada sahabat. Wa ummihi wa abihi. Ayah pun lari juga, mak pun lari. Lari mah tak ada. Wa sahibatihi wa bani. Tak ada lah sahabat-sahabat dan tak ada lah anak-anak lagi. Maknanya kawan pun tak ada, mak pun tak ada, sahabat pun tak ada. Semua orang-orang tu tak ada, kita dah. Soalannya bila tak ada manusia dengan kita duduk dengan siapa? Allah. Dan kita pun baca talqin, kita bisa dengar baca talqin. Orang baca talqin baca apabila atas kubur, dia biasa dengan kata, pada hari ini wahai si fulan bin si fulanah, pada hari ini kami tinggalkan kamu bersama Allah. Isi kepada talqin. Maknanya kami nak balik, hang duk tandang seorang-seorang. Jadi apa kami tak beritahu dah. Hang Allah nak buat apa pun, hang ikut suka lah. Ikut suka dia. Sebab engkau hamba Allah. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, ulama tasawuf pesan, cari masa untuk bersama Allah ketika hari ini. Cari masa untuk bersama Allah semasa hidup ni. Kerana nanti di kubur kamu pasti duduk dengan dia. Dan tempoh masa yang panjang. Dan pasti dia bertanya kamu, sukakah kamu dengan aku? Berarti kata marrabbuka tu makna siapa Tuhanmu yang kau sayang? Siapa Tuhanmu yang kau suka? Nak jawab ke mana? Kau tak suka Allah? Jadi kata Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam bab ni, ayat yang paling simple kita nak baca untuk kita belajar menarik cinta Allah dalam hati. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani yang saya sebut selalu, dia suruh kita baca dan perhati makna pada ayat terakhir dalam surah Al-Insyirah. Perhati ayat penghabis ni. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, perhati ayat penghabisan pada surah Al-Insyirah itu. Apa dia ayat dia? Wa ila rabbika farghab. Apa maknanya? Pada ulama, pada orang yang mengerti maksud, makna ayat itu, wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu, farghab, hendaklah kau gemar, kau suka dan kau cinta. Maka kata dia, baca ayat Al-Masyrah tu, baca Al-Masyrah ni, baca Insyirah ni dengan harapan supaya datang cinta kita pada Allah, supaya kita suka dia sebagai Tuhan. Baca. Lepas tu kita baca tafsir sama. Supaya kita reti maksud-maksud ayat tu. Mengapa baca? Biar ada makna kan. Supaya apa? Supaya kita melahirkan makna pada pembacaan itu. Jadi ayat Al-Masyrah itu kita amalkan 7 ayat penghabisan. Wa ila rabbika farghab. Mulut baca, hati kata, ya Allah, bagilah, datangkanlah cintaku pada engkau, kerana engkau Tuhan yang amat menyintai aku. Ya, ini satu amalan yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala ketika menafsirkan ayat itu, ayat Al-Insyirah, dalam tafsirnya, tafsir Sufi atau tafsir Jilani. Kita tafsir itu ada, tapi kena syarah oleh ulama lah. Kita beritahu seorang tak jumpa, kena ulama kena syarah. Yang kena syarah benda tu baru jumpa. Ini amalan. Amalan apa tuan? Amalan khas supaya datang cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila datang cinta kita pada Allah, satu benda kita akan dapati, kita boleh duduk lama dalam ibadat. Duduk dalam masjid kalau tak mau keluar. Kan? Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, orang mukmin ini, orang mukmin, bandingan perbezaan mukmin dengan munafik antara yang Nabi kata duduk sini. Apa dia? Orang mukmin yang benar-benar mukmin,
dapat masuk dalam masjid, surau, tempat ibadat seperti ikan berenang dalam air. Dia punya tashbih dia punya apa, perbandingan, dia punya contoh dia. Orang mukmin duduk dengan Allah, duduk di rumah Allah seperti ikan berenang layang, seronok, terbang sana, berenang sini, hidup dia. Tapi Nabi kata kalau munafik, si munafik dapat duduk dalam masjid beribadat pada Allah seperti duduk atas bara api. Tashbih dia gitu. Maknanya tak duduk lama, dia hangat bara api, hangat tapak tangan, hangat kaki. Dia kerja nak cak alif. Cak alif. Duk pesan apa banyak kali dah no. Eja satu-satu. Pesan dah. Eja satu-satu. Cak alif. Bawa utah lambatlah sikit. Ni cak alif but ni laju sangat go. Cak alif but balik rumah. Tunggulah jalan 18-19 ni je nak. Tak boleh duduk lama tuan. Itu tanda apa? Siapa tak duduk lama dalam surau masjid, ketahuilah ada nifaq dalam hatimu. Ada munafik. Kerana munafik ni dia tak suka dengan agama. Dia tak suka mengaji, dia tak suka ibadat. Tu imam kata, malam Jumaat ni kita buat sembahyang tasbih. Tuan-tuan boleh ya mas baik? Boleh. Kau boleh, dia tak boleh. Pasal kata, jom kita main tasbih malam ni, dia buat tasbih. Dia kata, aku bukan tak mau main tasbih, tapi main tasbih ni aku lama sangat. Dia kulit kepala, dia cari alasan. Aku malam tu aku ada apa tu, tak mau main. Kalau orang yang baik dengan Allah Ta'ala, dia rasakan tasbih tu bukan satu benda yang panjang, malah menyeronokkan. Sebab dapat berlama dengan Allah tu tanda engkau menyukai dia, dan tanda dia menyukaimu, hingga Allah membenarkan kau bersama dengan dia dalam tempoh yang lama. Baik tuan-tuan dan sekalian, sambung. Jadi perbandingan dia gitu. Nak cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Baik, sambung. Jadilah panjang duduk engkau pada makan itu, dan apabila memperbuat sembahyang engkau tiada sempurna rokok dan sujud, adalah seperti jika sujud engkau seperti ayam mematuk. Kan? Duduk dalam makanan lama, duduk sembahyang, duduk dalam rumah Allah, kerja anak, dia nak mangkit dia tak tahu nak buat apa, dia rasa gelisah, dia rasa panas. Sulang balik, Nabi kata apa? Hadis tadi, kalau engkau ada sifat mukmin ada pada engkau, tanda kau mukmin itu, kau akan di rumah Allah, masuk masjid surau seperti ikan berenang dalam air. Hidup seronok. Ikan masuk air seronok Buah tidak darat dia tak seronok. Dia kelupur-kelupur nak masuk air juga. Sebab air tempat kehidupan dia. Bermaksud kehidupan orang Islam ini masjid. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, Isra' Mi'raj Nabi SAW bermula di mana? Bermula di masjid, Masjidil Haram. Lepas itu, yang kedua, perjalanan Rasulullah SAW disusuli dengan berhentinya di tempat yang Jibril kata ke Rasulullah SAW, ya Muhammad, turun, inzil. Buat apa ni? Salat 2 rakaat. Nabi pun salat 2 rakaat. Habis itu Jibril tanya, ya Muhammad, tahu tak tempat apa ni hang sembahyang ni? Nabi kata tak tahu. Kata Jibril, ini tempat dipanggil Tibah atau Tayyibah. Apa dia tempat Tayyibah ni? Yakni tempat yang akan terbinanya Madinatul Munawwarah. Sembahyang 2 rakaat. Kemudian habis Isra' itu, penghujung Isra' sebelum Mi'raj, awal Mi'raj, akhir Isra', awal Mi'raj di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, Isra' bermula di Masjidil Haram. Mi'raj bermula di Masjidil Aqsa. Habis peristiwa Isra' Barat, turun Rasulullah SAW di mana? Masjidil Haram balik. Bermakna apa dia? Isyarat Allah Ta'ala, rahsia, dia kata ulama, rahsia
ulama-ulama ahlillah ni diberi rahsia, bermakna perjalanan hamba Allah yang sebenar itu ialah daripada masjid ke masjid. Hidup dia dengan masjid. Kehidupan mukmin itu dengan masjid. Kerana Rasulullah itu Allah takdirkan perjalanan Isra' Mi'raj bermula di Masjidil Haram, balik ke Masjidil Haram balik. Maknanya benar, perjalanan hamba mukmin itu kok mana pun mula dengan masjid, subuh ada di masjid, maghrib pun ada di masjid juga. Awal pagi mula dengan masjid, tutup pun dengan masjid, sama ada maghrib atau Aisyah, ada juga dia di masjid. Sebab perjalanannya daripada masjid ke masjid atas benda yang Allah buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak concern gitu, kita nak apa? Kita nak tumpuk tu, nak pudun. Kita nak cari jalan, subuh ada di masjid, Aisyah pun paling kurang ada masjid juga. Supaya kita dapat melalui perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada masjid kepada masjid. Maknanya mukmin itu nilai hidup dia tak akan tenang lagi mana tak di masjid. Sebab masjid kehidupannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin. Ini satu peristiwa yang ada isyarat, yang ada satu nilai tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata ulama lagi, bila engkau perbuat akan solat, tiada engkau sempurna rokok dan sujud, adalah jika sujud engkau pun seperti ayam mematuk. Dan beberapa pula was-was dan fikiran dalam sembahyang engkau, tiada ingat akan sesuatu yang engkau kerjakan akan dia atau kau bacakan akan dia. Kalau sembahyang pada Allah Ta'ala, bacaan pun tak tahu apa. Tak tahu apa baca. Tuan-tuan muslimin, tang ni tuan-tuan kata memang kita kena ni. Tang ni memang kena, part ni memang kena atas kepala kita. Pasal apa? Bacaan yang kita baca ni, apakah kita faham makna atau maksud? Jawapan dia, makna mungkin tak faham, tapi kena faham maksud. Simple macam ni, dikira memada. Bacaan iftitah itu kita tak boleh baca makna dia. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila. Tak faham apa kita. Ya, memang tu kerja pun tak faham. Tapi tak faham tu tak bermakna tak boleh tahu maksud. Tahulah maksud, tak tahu makna tak apa, tapi kena tahu maksud. Apa dia? Iftitah itu apa maksudnya? Apa maksud iftitah ni? Pasal apa kena baca iftitah? Rupanya iftitah tu baca untuk mendapatkan kemenangan yang datang daripada Allah. Macam mana kemenangan datang? Macam mana mai kemenangan ni? Bila kita jadi muslim yang terbaik. Bila kita baca hanifan musliman, akhirnya wama ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Wama ana minal musyrikin. Apa maksud dia? Ya Allah, menangkan aku menjadi mukmin, Islam, muslimin, dan jangan kau syirikkan aku dengan kau. Ni maksud yang kena faham. Kalau tak tahu makna pun kena faham maksud. Barulah kita kata kita ada kesempurnaan pada setiap benda yang ada dalam solat. Dihurai oleh ulama-ulama contohnya Syaidat Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, syekhuna pada ulama Asia Tenggara kita ini. Dia cerita bab solat, banyak kitab dia. Munyatul Musalli, Pati Muntil Musalli, kan, bab sembahyang kan. Dia terang apa? Tiap-tiap ibadat, tiap-tiap perkara yang kita buat tu ada maksud. Pasal apa takbir? Pasal apa letak tangan di dada ataupun di diri kita? Kan? Pasal apa baca Fatihah? Pasal apa baca iftitah? Pasal apa rokok? Pasal apa i'tidal? Pasal apa sujud? Pasal apa duduk antara sujud? Sampai habis. Pasal apa bagi salam? Kata Syekh Al-Fatani, di sana ada rahsia yang tersembunyi yang patut kau gali untuk kau rasa sesuatu kebaikan dengan Allah. Dia bukan rutin benda biasa, dia bukan ritual biasa.
tapi dia adalah rahsia hikmah. Kena faham ni. Maka apa kita nak buat? Kena belajar juga mengetahui benda-benda ni semua. Saya syorkan. Ada masa buka balik kitab yang saya pernah baca, kitab di pondok dulu dengan orang ramai, Pati Munyatul Musalli. Kitab ni ringkasan kepada kitab yang panjang tu. Ringkasan apa? Di sana penuh dengan rahsia-rahsia. Pasal apa rokok, pasal apa i'tidal, pasal apa sujud. Diterang benda tu oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kerana Pati Munyatul Musalli, dia panggil apa? Guru saya sebut, dia merupakan kitab fiqh akhlak at-tasawuf ataupun fiqh hikmah. Maknanya salat tu ada hikmah. Maka kita boleh belajar benda tu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan satu perasaan yang baik dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak kias balik tadi, makan nak rasa sedap kan? Makan nak sedap, main bola nak sedap, games apa pun nak syong, makan nak sedap, di rumah dulu nak sedap, naik atas kertabang, naik atas kereta kenderaan nak sedap, semua nak sedap. Tapi ibadah kabul dengan Allah takkan tak mau rasa nak sedap. Jadi jiwa yang baik adalah jiwa yang mencari kebaikan, kesedapan dengan Allah Ta'ala. Itulah real ras perasaan yang wujud dalam hati seorang yang mengetahui nilai kehambaan pada Allah. Masuk apa tuan masuk sekarang ni, macam saya sebut sebelum ni lah. Sebelum saya sebutkan, kita ni betul tak kita ni hamba Allah? Soalan saya, betul tak kita ni hamba Allah? Betul. Soalan kedua, betul-betul tak kita ni hamba Allah? Dua soalan yang tak sama lah. Boleh? Boleh. Sekali lagi. Syuruk pula lah. Betul tak kita hamba Allah? Betul. Soalan kedua ni saya tak jawab langsung lagi, tengok. Betul tak hamba Allah? Betul, kami hamba Allah, Ustaz. Soalan kedua, betul-betul tak kita jadi hamba Allah? Jangan tak jawab. Dua perkataan, dua ayat yang hampir sama tapi makna yang tak sama. Kita betul hamba Allah tapi tak betul-betul jadi hamba dia. Kita duduk sedap tu, aku tak padah. Sedangkan orang wali Allah tu kalut nak buat sesuatu yang lebih mendatangkan cinta Allah Ta'ala atas diri. Baik, maka kata ulama dalam petikan yang kita baca ni, tang lain kau buat sesuatu yang terbaik, tapi mai tang solat tu seperti ayam patuk padi, dan berapa pula was-was dalam fikiran dan sembahyang, tak ingat pun apa yang dibaca. Kalau gitu tuan-tuan, fahamilah solat itu pentingnya pada kaji sikit apa maksud pada setiap perbuatan solat. Pasal apa aku rokok? Saya sebut kepada tuan-tuan, kata Syekh Fatani, takbir ihram ni apa isyarat dia? Takbir ihram ni, angkat tangan ni, apa isyarat dia? Kata Syekh Fatani dalam kitab Pati Munyatul Musalli, dia kata apa? Angkat tangan ini, kita angkat tangan untuk bertakbir ihram dan kita bawakan tangan kita ke diri kita seperti menolak dunia. Kan Allahu Akbar ni, Allahu Akbar, angkat tangan ni berarti apa? Berarti kita menolak dunia itu jauh-jauh pada diri untuk kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahsia dia. Angkat tangan takbir ihram itu seperti menolak dunia yang datang, supaya lepas itu pula tengok Allah tolak dunia, Allahu Akbar, letak tangan kita di diri. Maksud pada tolak dunia, ambil cinta Allah, buka hati. Ini pesan daripada guru kita. Solat yang ada apa tuan? Solat yang ada video. Maksud kita pada la ni, kita nak cari satu
kualiti pada solat ini. Kita bukan nak perbanyakkan kuantiti saja, tapi kita nak mencari satu yang kualiti. Saya cerita baru ni di Sungai Petani, sama juga dalam kuliah saya sebelum ni. Ini saya cerita sini sekali lagi sebagai misalan kepada kualiti ini. Saya waktu di Mesir cuti bulan 7, 8, 9, kami break masa tu semester musim panas, habis periksa semua. Ramailah kawan-kawan ni daripada Malaysia, kami kan, ada daripada kawan-kawan di Asia Tenggara atau Malaysia khususnya, dah cuti Azhar ni pakat ambil tiket pi England. Ada pilot negara lah, tapi ramai pi England lah masa tu. Ambil tiket pi England. Buat apa pi England? Pi kerja kutip buah. Dan tuan, pound sterling ni tinggi tak? Tinggi. Itu. Saya pula Allah takdirkan ketika tu jumpa Syekh Yusuf Hasani hafizahullah subhanahu wa taala. Dia kata, hang nak pergi mana? Cuti ni. Tak tahu Syekh, tak pergi mana, duduk sini ikut. Dia kata, hang mau tak aku hantarkan ke Syria? Aku hantarkan pergi jumpa dengan kawan aku di Syria, pergi mengaji. Kita Alhamdulillah seronok kan. Kalau pergi England mahal dah kan. Dia pergi kutip buah, tapi tak. Syekh suruh pergi Syria, pergi belajar lagi. Kita ambil cuti 3 bulan terbang pergi Syria. 3 tahun. Selama 4 tahun ulang balik. Bila cuti semester tu, kawan-kawan saya pergi ke England. Salah seorang sahabat saya yang baik saya, orang Singapura, masih ada lagi berhubung dengan dia, budak Singapura, kawan baik saya sendiri. Dia rajin main komplek asrama pelajar-pelajar kita Malaysia ni, dia rajin kawan kita pun. Budak Singapura tak ramai sangat daripada asrama nama, tapi dia ni jenis nak kawan, jenis kawan ni. Dia main asrama Malaysia, dia duduk kali kita bagi excuse lah sebab dia Asia Tenggara punya boleh. Satu ketika tu dia pergi England juga. Dia pergi England tu dia habang lah, saya kata aku nak pergi England, pergi kerja apa untik buah apa kerja di England, aku cari dah. Tak apalah, dia pun pergi. Saya terbang ke Syria, dia terbang England. Bila bulan 9 untuk buka semester balik, kami balik. Saya pun balik mai ke Mesir, dia pun balik mai. Bila dia balik mai, dia cari saya. Dia cari saya untuk apa? Untuk hadiahkan. Sebab dia kerja di England, dia nak hadiahlah kat saya satu hadiah. Yang saya tak minta pun, tapi dia nak bagi hadiah. Dia bagi hadiah waktu tu satu kasut yang mahal. Nama kasut tu Belly. Biasa pakai? Dengar biasa lah tuan lah. Kasut Belly ni biasa dengar lah, pakai dok agak mahal kasut tu. Dia beli kasut Belly tu tuan, dia bagi hadiah saya. Saya kata, aku nak pakai, tak pakai kasut ni. Pasal saya tahu Belly ni mahal sangat. Tak boleh, tak pandan kita nak pakai, tapi dia beli. Dia ni aku teringat hang, dia kata aku beli kasut ni. Tengok Belly. Lepas tu saya tanya dia, hang beli kasut Belly ni mahal ni, kata dia. Aku nak bayar hang balik pasal dia tak bayar balik, tak bayar. Aku hadiah kat hang. Saya kata tak senang hati ya. Hang beli mahal-mahal aku tak seronok nak pakai. Aku nak bayar hang juga. Kan duk berkeli dengan dia. Saya kata dia, aku nak bayar hang juga. Dia tak bayar dah. Murahnya. Dia kata Belly mana ada murah, kata dia. Yang aku tahu ni Belly tak ada murah. Dia mesti main kalau kata harga ke duit kita apa saja pun kata 500 nak ke atas. 1000 pun dah. Waktu tu 500 mahal tu tak. Era tahun 97, 98 mahal lah. Dia bagi hadiah tu. Lepas saya kata dia mahal nak bayar balik, tak bayar. Dan dia kata apa? Murah je kasut tu. Dia kata pasal murah. Saya marah dia pasal faham. Dia kata murah, yang aku tahu mahal. Dia kata hang cuba tengok dekat tumit dia. Cuba tengok dekat tumit dia. Saya pun belek kasut tu. Lelai saya cari-cari tu, rupanya di tumit belakang tu ada satu lubang kecil. Ada lubang kecil. Maknanya kasut tu berlubang. Maksud kasut tu ialah kasut yang reject, yang tak dijual dengan harga mahal, tapi dengan sebab lubang sikit tu dijual harga murah. Asal dia mahal, tapi sebab rosak, dikira rosak, dikonsider pasal dia rosak, jual murah. Bila gitu saya pun pakai. Kawan kata mahal dah. Kan kita punya action tekan ni benda murah pun. Masuk apa dah? Masuk apa?
betapa benda yang mahal, kan, kerana benda yang sikit sangat, yang kecacatan yang ada pada dia, maka turun dia punya nilai. Saya nak kias balik pada amalan kita ni. Jangan sampai benda kecil menyebabkan amal kita tak dinilai oleh Allah. Jangan sampai benda kecil yang kita buat Allah tak nilai pun sebagai satu benda yang mahal. Maksud kita apa dia? Jaga kualiti ibadat. Jaga kualiti. Seperti mana kasut beli itu harga dia mahal, tapi kualiti dia, bila tak ada kualiti, di reject benda tu, tak mau terima tempat benda tu, bermakna kualiti tak ada. Dia jadi murah sebab kualiti, jadi mahal pun sebab kualiti juga. Jadi ibadat kita pada Allah ni dikira mahal pada Allah. Oleh sikit kita buat pun, pentingkanlah, sama-samanya tolong pentingkan kualiti ibadat itu. Bukan kira banyak dah, banyak-banyak, tapi yang paling penting itu kita jaga mutu dia, nilai yang tinggi pada ibadat. Jangan sampai kita buat lebih kurang. Dan tinggi nilai ibadat pada Allah, antara ingredient dia, antara secret benda yang ada pada dia, bahan rasa yang pernah kena ada pada satu nilai ibadat yang tinggi itu ialah faham. Kata Imam Ghazali apa dah? Salat itu memerlukan satu benda rahsia, iaitu tafahum. Faham apa yang kamu buat dalam salat, maka nilai tinggi. Jadi ya, kita kena belajar. Rokok tu pasal apa? Apa nilai dia? Kita angkatkan value lebih tinggi bila kita faham pasal apa aku rokok. Tuan-tuan dan puan muslimin, lain contohnya, pasal apa rokok tasbih hanya dua tempat ni saja adanya subhana. Pada rokok ada subhana rabbil azim wa hamdi, pada sujud ada subhana rabbil ala wa bihamdi. Pasal apa ada yang tu? Jawapan dia, qiyas balik pada Isra' Mi'raj Nabi SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min masjidil haram ila masjidil aqsa. Sebagai maklumat, banyak saya sebut benda ni, tapi saya nak sebut sebagai peringatan juga. Nak baca kisah Isra' Mi'raj, kena baca kisah Isra', buka surah Isra'. Surah Isra' dalam Quran, juzuk apa? Juzuk 15. Isra' Mi'raj, Isra' cerita dia pada surah Isra', juzuk 15, muka surat 282 sebelah kiri. Jumpa surah tu. Surah apa? Surah Isra'. Baik, mula-mula baris pertama, mula-mula test sekali apa ayat dia? Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat satu. Soalan dia pasal apa? Mula dengan tasbih subhanallah. Pasal apa subhana? Rupanya kata ulama, subhana itu jalan tauhid pada Allah. Bila siapa kata subhanallah, itu jalan salik tauhid dengan Allah. Dan permulaan jalan bagi mudah. Nak rokok itu jalan tauhid. Quran sebutlah benar, warka'u wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in, rokok itu bermaksud tasbih pada rokok itu sebenarnya nak bagi buka jalan bertemu Allah. Sujud sama juga, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sujud ialah tasbih, rokok ialah tasbih, itu sebenarnya nak buka jalan ketauhidan dengan Allah Ta'ala. Seperti mana Rasulullah diperjalan oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi, dimulai dengan subhana, maka ibadat kita yang ada subhana juga membuka ilmu tauhid. Syekh Yusuf kata pada saya, Hasani Hafizahullah, dia tarbiyah saya apa dia? Dia kata bahawa waktu saya belajar dulu, dia kata kalau kamu nak faham ma'rifat Allah, kena tasbih itu banyak-banyak. Tasbih subhanallah, 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 subhanallah.
Mulakan zikir itu dengan tasbih. Dan tasbih itu membuka pintu ma'rifatullah untuk diri kau. Kita faham dengan tuan. Dah masa tu tak ada kerja apa pula, pagi-pagi nak tunggu duha tak pergi kuliah benar Jumaat, tak ada kuliah, pegang tasbih, paksa diri, belajar jugalah, kita bukan rajin pun. Tapi kerana Syekh Abang kata nak minta Allah buka pintu tauhid, pintu makrifat, kena itu pegang tasbih 1000 hari Jumaat. Kena buat juga. Kenapa Syekh kata aku tahu hang akan buka jalan tauhid tu, aku tahu. Ataupun hang tak buat, aku tahu. Hang buat, aku tahu. Ya tak payah madu dengan Syekhnya pasal kita pegang tasbih subhanallah 1000. Bila kita buat 1000, Syekh tahu, Syekh kata tambah hari. Kan zidha, Syekh kata tambah lagi, feed more, tambah lagi. Daripada 1000, 2000. Syekh kata sampai aku nak hang tasbih itu 10,000. Bila kita buka kita Isra' Mi'raj, kitab karangan Syekh Fatani, Kifayatul Muhtaj fi Isra' wal Mi'raj, permulaan kitab bahagian punggung surat pertama dan kedua diceritakan tentang tasbih itu apa dia. Tasbih ni apa dia? Dia bicarakan, dia syarah tasbih subhana tu 2 muka. Hampir 2 muka. Syekh Fatani syarah. Pasal 10,000 rupanya baru tahu. Kita belajar bagi masa juga. Tinggal zikir dan ambil 3 tasbih saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hari Jumaat pagi sampai duha berhenti, dapat 500. Pulun pula sampai luhur pula, pulun dapat 500 lagi. Setengah hari dapat 1000. Tak boleh. Campur pula sampai dapat juga saya matu malam dapat kat 2000, 3000. Tak cukup juga. 10,000, 7,000 lagi. Pulun pula lebih tu. Kan maknanya Syekh kata Syekh tahu satu hari pun kita dapat kot. Syekh kata biar seminggu, cuba baca seminggu ni sampai Jumaat yang depan cukup 10,000. Kita pun dikurang macam tu, kita buat juga daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan. Kira dia pergi dapat di atas Jumaat dengan Jumaat 10,000. Waktu tu tuan-tuan baru kita rasa fahamnya kita akan ilmu tauhid itu, baru boleh faham. 10,000 tasbih itu barulah kita dibuka oleh Allah akan kefahaman tauhid. Dia tak boleh faham. Masa saya mengaji pondok dulu, pengajian ilmu yang paling susah hati nak mengaji tauhid dulu di pondok dulu. Pasal apa pening main tauhid? Allah, aku tauhid, aku tu apa pening kepala. Pasal apa? Nak faham tak? Ada satu sahabat kita budak, dia Indian, masuk Islam, Indian Muslim, baru masuk lebih kurang 4-5 tahun masuk pondok. Bila masuk pondok pula tu guru baca kitab tauhid, wujud lawannya ada, ada lawannya tiada. Duk kerja lawan. Dia pening. Dia tanya Ustaz mau tanya satu, apa dia? Tuhan ni ada tak ada? Tu guru tak ada. Sebab tak ada pula. Ni suruh lawan-lawan ada. Sebab lawan tak ada pula dah. Dia pening, cikgu kata, aku pening ngang-ngang. Dia faham tak betul Betul, kami fikir-fikir tauhid ni pening juga. Nak faham lagu mana ni? Rupanya faham tauhid itu daripada Allah. Jalan buka faham tauhid, kena lazimkan tasbih itu 10,000. Buatlah. Barulah rasa tauhid itu cukup manis rupanya. Dan tauhid itu kepala raja segala ilmu. Seperti mana surah Ikhlas itu raja pada semua surah, kan? Begitu juga ilmu tauhid, raja pada segala ilmu. Tauhid itu maknanya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh solat baik, tapi jangan kata baik lagi kalau tauhid kita tak kuat. Bergantung dengan Allah tak kuat, tak. Kita nak belajar bergantung pada Allah atau isi tauhid. Maka siapa nak faham tauhid, nak kuat tauhid, silalah. Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, cari jalan untuk bertasbih pada Allah itu pagi-pagi dengan petang-petang. Banyak mana tu saya kira, perbanyakkan. Pagi banyak mana mau, sila. Nak 1,000 ke, nak 10,000 ke, sampai 10, 2, apa 5,000, 10,000 ke, sila. Pagi 5,000, petang 5,000, sila. Dengar 5,000 ni pasal banyak tu. Sebab apa yang kena tasbih banyak-banyak ni pasal apa? Sebab kita dah janji dengan Allah. Dan tuan saya ulang balik,
Adakah janji boleh dimungkiri? Tanya-tanya. Bolehkah kita mungkir janji? Tak boleh. Tapi soalannya, kita dah berjanji dengan Allah. Janji apa? Janji nak bertasbih memujinya pagi-pagi dan petang-petang. Mana janji kita? Kita sedang tak mana janji? Iftitah. Iftitah itu ialah kata janji dengan Allah hingga Allah bukakan kemenangan. Itu maksud daripada iftitah. Iftitah mana fatah, fataha, iftitah. Lepas iftitah, fatihah. Kedua-duanya pembukaan untuk kemenangan. Iftitah dan fatihah itu lebih kurang sama. Tasrif dia tak sama. Jadi fatahah, fatahah juga. Iftitah dengan fatihah, dia ada fatahah. Fatahah maknanya kemenangan dan pembukaan. Baik. Maka kita faham rupa-rupanya dalam iftitah itu ada kemenangan. Bila menang, bila kita berjaya mengutarakan janji kita dengan Allah Ta'ala. Apa janji dengan Allah pada iftitah? Jawapan dia, janji nak puji dia dengan kata subhanah. Bila janji? Ingat ni kita masuk, kita kualitikan ibadat kita pada solat ni. Tak mana janji kita? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana apa tu? Wa subhanallah bukratan wa asila. Aku nak tasbih pujimu ya Allah bukratan every morning, pagi-pagi, wa asilan and evening. Aku janji dengan kau ya Allah, aku nak sebut nama kau tasbih dah pagi-pagi petang-petang. Kita buat tak? Janji tak pernah dikota. Janji yang tak ditepati. Kalau gitu kita fahamlah. Ni kita faham maksud ni. Supaya apa? Supaya terangkatlah nilai solat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab solat dengan ilmu. Ilmu apa? Rasa bergantung pada Allah, rasa nak puji dia. Kerana salat itu, kata Syekh Fatani, salat itu sebenarnya isi salat cuma dua saja. Isi salat hanya dua saja. Daripada takbir ihram sampai salam, dua benda saja yang ada. Apa dia? Pertama, bahagian puji Allah. Kedua, bahagian permintaan hamba kepada Allah. Itu isi salat. Kalau dua benda ni ada kat kita, kita salat. Tak ada ni, tak dipanggil salat. Kerana bila ada dua benda ni, solat kita. Dia tak solat. Ulang balik apa dia? Bahagian pertama kena puji Allah. Allahu Akbar. Puji Allah tak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Puji Allah. Ya. Betul tak? Hanifan musliman. Tu bagai minta. Maknanya puji minta itulah salat. Kerana puji minta terhubung kita dengan Allah. Allah itu bahagian, Allah itu Tuhan yang maha memberi, yang maha kaya. Kita hamba yang maha miskin. Miskin kena minta. Terhubung kita dengan Allah ialah pada permintaan, sebab kita miskin. Kalau salat tak ada minta, tak rasa minta, itu bukan salat yang sebenar. Salat sebenar meminta dan memuji. Mana hurai ini ada? Ulang balik. Hurai ini ada dalam kitab Syekh Fatani rahimahullah, dicerita tentang rahsia-rahsia salat. Supaya apa? Supaya terangkatlah salat ini menjadi value yang tinggi ataupun kualiti dia. Kualiti. Di mana kualiti dia? Tafahum, faham akan apa yang kita buat. Tolong faham. Saya terang sikit kan, 2-3 benda kan sebenarnya. Duduk antara sujud, apa dia punya kefahaman dia? Apa kefahamannya? Beradab dengan Allah. Adab apa? Adab minta daripada Allah. Kan kita baca Rabbighfirli warhamni. Minta apa tu? Faham dia? Minta apa? Ambil satu minta pada, rupanya meminta sesuatu daripada Allah kerana kemiskinan. Rabbighfirli, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah pasal aku dosa banyak dosa, pahala korang. Jadi tuan-tuan, kefahaman ringkas kita, tolong ambil
faham akan setiap perbuatan solat yang tergolong dia pada 13 rukun atau 17 rukun. Kan rukun sembahyang 13. Tu boleh faham. Rokok tu pasal apa? Sujud tu pasal apa? I'tidal tu pasal apa? Tasbih tu pasal apa? Ambil. Yang rukun apa dia? 13. Berdiri tegak, niat, baca Fatihah, takbir ihram, baca yang pasal apa kena baca? Ambil faham juga. Tak faham tanya, belajar. Dan kitab yang boleh hurai bab ni dan apa yang kita boleh baca dan betul boleh dapat dihurai benda ni ialah kitab bernama Patimuniyatul Musalli. Ringkasan pada kitab Munyatul Musalli. Pergi cari kitab tu. Dia baca-baca boleh baca tapi kena syarah jugalah. Untuk apa? Untuk mengetahui apa benda yang ada dalam solat itu, untuk kita faham. Bila faham barulah timbul rasa seronok buat. Tuan-tuan, saya tanya tuan, siapa yang minat main tenis? Saya tak minat. Sebab tak reti. Katuk kat mana, point kat mana, tak reti. Bila tak reti tak minat langsung. Golf. Saya minat golf. Tuan-tuan mungkin minat golf, dekat dengan kuling golf. Saya tak tahu golf. Golf katuk apa? Katuk. Yang saya tahu golf belakang rumah saya tahu. Tiap-tiap petang tak ada kerja apa, tambah rumput. Golf. Baik. Golf ni main kat mana? Kita tak reti. Bila tak reti, tak mau. Bola keranjang. Tak minat. Sebab tak reti. Hak minat, hak reti kita minat. Maknanya, bila mana kita tahu dan kita tahu benda yang ada pada tu, baru timbul minat. Solat ni, dia bukan minat tak minat. Solat tu kefarduan yang wajib difahami apa pasal dia buat supaya timbul keseronokan bersolat. Tiba-tiba kita dapati, kita belajar Isra Mi'raj, rupanya solat ini adalah perbuatan para malaikat Allah di langit-langit yang lu ada. Nabi jumpa rokok saja, Nabi jumpa i'tidal saja. Rupanya himpunan perbuatan malaikat bagi kita. Subhanallah. Mereka kata, untungnya hampa umat Muhammad. Nabi Musa kata, untung sungguh hampa umat Muhammad. Pasal ada Muhammad yang benar. Semua perbuatan malaikat himpun ambil gambar. Pahala ambil besar gambar. Malaikat ambil sesuatu je. Malaikat ambil pahala rokok saja. Malaikat ada ambil pahala sujud saja. Kita pahala semua sekali ambil kita. Tak mau lagi. Allah. Faham. Bila faham solat tu apa dia? Kerja nak buat je. Baik. Maka tuan-tuan dan muslimat, jika kita faham, solat itu lazat dia ada. Tapi lazatnya pada jiwa. Macam mana nak rasa? Kena pulihkan perasaan itu. Kerana solat bukan bacaan, solat bukan perkataan, bukan hanya perbuatan, tapi solat sebenarnya perasaan yang timbul di balik perbuatan yang difahami dengan perkataan yang difahami, barulah perasaan yang dapat dijiwai. Gitu ya, kena belajar juga. Belajar faham. Kita tak faham, tak seronok. Jadi kurang-kurangnya malam ni kita faham. Faham bahawa iftitah itu ada janji dengan Allah. So be careful. Intabih. Baca iftitah, ambil satu makna. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajha alladhi fatara samawati wal ardh. Panjang tak tahu makna kan, tak apa. Kesimpulan pada makna semua tu ambil satu. Ambil satu pada antaranya, kata ke Allah, aku nak zikir ingat kamu ya Allah, tolong aku ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku nak puji engkau pagi petang petang. Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku nak ingat kamu ya Allah pagi petang. Tolong. Allah makbulkan. Ataupun makna kedua, maksud kedua yang ada pada iftitah ialah hanifan musliman, jadikan aku Islam yang terbaik. Sila. Ambil dia punya isi dia. Kan? Ambil isi dia. Kalau tak faham makna tak apa, ambil maknanya, ambil maksud kepada makna itu. Fatihah sama juga. Nak faham Bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita bukan tahu makna. Tapi kesimpulan Fatihah itu apa dia? Permintaan hamba pada Allah. Apa minta apa? Minta tunjuk jalan, minta masuk golongan yang diredai, siratal ladzina an'amta alaihim. Ambil satu cukup dah. Kurang-kurangnya kan. Maka Fatihah ada isi dia, iftitah ada isi dia, ambil.
Ambil. Kita makan tinggal kulit, ambil isi. Macam tu solat, ambil isi tu. Sebab isi tu lazat. Kelazatan pada solat bukan hanya pada kulit dia. Kelazatan solat adalah isinya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Maka jom kita belajar lagi untuk memahami solat pada maksud dan maknanya. Tak boleh makna tak apa, tapi tahu maksud sudah. Supaya timbul kelazatan beribadat pada Allah Ta'ala. Tidak. Kalau tidak kena beceh, macam tu guru kata, makan mau sedap, mayang tak apa-apa. Nah, mayang ni ikut dan. Kata tahu nah, bila nak bagi salam ni, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lega tu imam bagi salam. Boleh cak libut balik. Dia kena cak libut ni. Nah, tak ada kira lain lah. Kenapa? Soalan balik tuan, kata ulama, bila tergesa-gesa keluar daripada surau masjid, tanda hatimu dalam sini ada di sana. Hatimu ada di sana, walau dirimu ada di sini. Mana mungkin khusyuk atau timbul jika bersama hati itu dengan dunia di luar. Bila dunia luar ada, tak duduk lama-lama dalam masjid surau, kerana hatimu ada di luar. Ketahuilah, kata ulama, di luar sana itu dunia. Di luar sana tu dunia. Sedangkan dunia tu ditolak Nabi SAW pada malam Isra wal Mi'raj, kan dunia itu amat mengganggu. Kau siap ibadat apa dia? Tinggalkan dunia. Sembahyang ni tinggal dunia. Tolak dunia siap. Allahu Akbar, tolak dunia. Isyarat tolak dunia. Allahu Akbar, tolak. Ambil Allah. Buh dalam diri kita. Kecintaan pada dia mana? Kerana cintalah dunia lagu mana pun. Wahai sahabat sekalian, satu masa pasti kau tinggalkan dunia itu. Dia last ada last, kita akan tinggal dunia juga. Maka salat itu belajar meninggalkan dunia sebelum kita meninggalkan dunia ini. Yang Tuhan pernah muslihat. Nah, dua tu je. Sama kita tak mau tinggal dunia, dunia tinggal kita. Dia tinggal kita. Dia takkan duduk kita punya. Tapi dunia tu bukan hak kita, dia hak Allah. Cuma dunia itu diuji, dibuat untuk menguji kita dengan Allah Ta'ala. Dibuat sebagai tempat ujian dia. Itulah dunia. Jangan sampai dunia itu, kata ulama, jangan sampai dunia itu menyebabkan kau tinggalkan Allah Ta'ala. Dunia itu cuma sementara dan akan fana, akan rosak. Takkan cinta benda yang rosak. Tentu kena kita nak cinta benda yang satu yang fana, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama ahli sibuk kata apa? Fahamilah, cintalah yang satu, jangan cinta sesuatu. Baik, belajar cinta yang satu, bukan cinta sesuatu. Kalau sesuatu tu kan rosak, yang satu tu kekal selamanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Wih, lajak 9.30 no. Kena berhenti lah no. Berhenti dah insya-Allah. Kena sambung sikit lagi. Sambung sikit tak apa. Kita sambung sikit tak apa. Dan beberapa pula was-was dan pikiran dalam sembahyang engkau, tiada ingat akan sesuatu yang engkau baca akan dia. Jadi apa dia kata? Misalnya seorang yang memperbuat yang demikian itu seperti seorang yang mendirikan dirinya di depan meriam dan tombak. Maknanya orang sembahyang tak faham apa ni, bahaya. Seperti berdiri di depan meriam. Nak tembak tu? Nak bayang tu? Sembahyang tak tahu apa ni, sembahyang tak ada makna apa ni, bahaya sebenarnya. Bahaya. Ulama kata seperti kau berdiri di depan meriam dan tombak yang nak kena badan kau, lukakan kau. Adakah kau nak ditembak dengan meriam? Adakah kau nak dilukai dengan lembing dan tombak? Tak mau. Maka ulama tashbihkan, salat yang tak ada nilai, salat yang tak ada kualiti itu bahaya. Bahaya kat diri. Bahaya apa? Bahayanya kerana dia akan ditolak oleh Allah dan kamu bakal dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dalil dia apa? Takkan datang ayat yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Takut kita dengan Allah Ta'ala dengan ayat ni. Maka kita nak buat apa? Salat itu memerlukan pertolongan Allah Ta'ala untuk kita ingat dia. Jadi ingat Allah ni bukan pada ingatan sini. Ingat Allah ni sebenarnya ada perasaan kita.
merasakan Allah itu wujud dan Allah itu maha pengasih sayang. Baik tuan-tuan dan sekalian, sampai dekat itu saja insya-Allah malam ni kita baca kitab untuk kita fahamkan perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat faham dan mengapa dikaitkan solat dengan makan minum? Kerana nak faham solat tu apa, kena belajar tinggi makan minum. Kerana makan minum yang banyak menyebabkan jiwa kita makin kuat, solat kita makin tak rasa apa. Betul datangnya puasa, datangnya tahan diri atas puasa itu untuk melemahkan nafsu, membangkitkan perasaan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa taibin. Sebelum saya berhenti, ada tabung yang kita bawa kan, tabung madaniyah tu ada situ, insya-Allah tolonglah sampai atau masukkanlah duit sikit untuk kami menjalankan pengurusan di ma'had sana dengan lebih baik, insya-Allah kan. Mudah-mudahan pemberian tuan-tuan itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan, insya-Allah. Sekali wallahu alam, kita mohon banyak selesai terasa bahasa. Jumpa lagi pada bulan depan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lilladheena warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawli fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah dan rezekikanlah kepada kami rasa rindu dan cinta Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu man yuhibbuka, dan berilah kami, rezekikan kami dan berikan kami rasa rindu dan cintakan sesiapa juga yang rindu dan cintakan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kan rezekikanlah kami menyintai segala amal-amal yang mana amal itu boleh membawa kami kepada rindu dan cinta padamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakumul khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.